So terima kasih banyak Sarah. So sebelum tu anda semua dengar tak suara saya? Dengar Dengar jelas clear. kan? Ha. Okay. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang juga pada semua yang dah masuk kelas kita pada malam ni. Okay, so macam yang Sarah cakap tadi, sekali lagi saya nak kenalkan diri lah. Saya Hidayah, nutritionist daripada Shaklee. So malam ni macam biasa setiap bulan kita punya kelas Health and Wellness Talk. Dan untuk bulan ni special. Setiap bulan berspesial kan. So this month topik yang lain pula kita akan bercerita pasal polyphenol. Dan kelas ni siapa yang tak ada dekat sini, ada downline, sideline ataupun rakan-rakan yang tak ada dekat sini, ada yang dekat sini boleh panggil. Sebab info yang kita akan kongsi malam ni adalah info yang baru. Memang tak pernah dengar lagi lah. Walaupun topik dia polyphenol, Vivid, Resvee, tapi konten-konten ni kita akan bagi konten yang fresh. So that anda yang dekat sini, sebab sekarang ni tengah ligat kan, jual Resvee dengan Vivix, so anda boleh refresh balik, kemudian anda boleh top up lah info-info baru berkaitan dengan Resvee dan juga Vivix. Okay, so sebelum tu saya nak share screen terlebih dahulu. Okay, sebelum saya start juga, nak minta tolong yang ada dekat sini, tolong tengok-tengokkan kamera. Takut nanti terbuka, ternampak yang ada yang mungkin tak pakai tudung, tak tahu aurat dan sebagainya. So jaga-jaga sikit lah. Sebab kadang-kadang dia terbuka kamera tu, tak perasan. Okay. Okay. So tadi sebelum kita start this session, kita dah play video berkaitan dengan ageless. So kalau kita tengok, sebelum ni kita ada banyaklah kempen-kempen yang berkaitan dengan Resvee dan juga Vivix. So untuk this month special, kita move kepada next campaign untuk Resvee dan Vivix iaitu ageless. So kenapa ageless? Kita akan go through lah kelas malam ni kenapa ageless. Okay, so topik untuk malam ni adalah live ageless with polyphenols. Hidup umur tanpa sepadan lah dengan polyphenol. So kita akan bercakap mengenai aging, kita akan bercakap mengenai nutrien-nutrien penting untuk support kesihatan sel dan sebagainya. So first kali, apa yang anda semua kena tahu, bila kita cakap pasal aging, selalunya kita akan ingat mak-mak kita, ayah-ayah kita, betul tak? Orang-orang yang dah kata apa tu, meningkat usia. Tapi sebenarnya, satu orang kata apa tu, facts. Pasal aging ni sebenarnya, aging ni dia bermula daripada umur 20-an. Dan bila kita cakap pasal aging, sebenarnya aging ni dia merujuk kepada sel aging lah. Sel kita ni semakin kita membesar, sel kita ni akan semakin dia akan divide. So that untuk dia buat fungsi dia, untuk dia renew sel-sel kita dan sebagainya. So lepas ni kalau cakap pasal aging, kita tak refer kepada orang yang dah 40-an, 50-an sahaja, tapi sebenarnya kita refer kepada semualah. Okay, so sebelum kita nak move forward, kita nak bincang lebih lagi pasal tajuk malam ni. Saya nak buat satu aktiviti lah. Tapi aktiviti ni anda tak payah komen apa-apa. Just kita akan tunjukkan beberapa soalan. So daripada soalan ni anda perlu jawab yes ataupun no. So kalau yes, anda sebut yes lah. So anda kena kira berapa yes yang akan anda sebut daripada 5 soalan yang saya akan bagi tu. So tak payah tulis dekat ruangan chat. Just kira sendiri je lah. Okay. So soalan yang pertama. Ni untuk semua. So lately, do you find it hard to maintain weight? Adakah anda rasa susah untuk anda maintain weight? Maintain weight ni bukan sahaja yang berlebihan berat badan nak kurus, ataupun yang sekarang ni yang kurus tak boleh nak tingkatkan berat badan. Pergi kepada BMI yang normal. So ada ke tak? So kalau ada, yes, anda boleh kira satu lah. Ada yang komen juga. Okay. So soalan yang kedua. So anda kena ingat berapa yes yang anda jawab yes. Okay, so soalan yang kedua. So setiap malam kita tidur kan? So bila bangun pagi, adakah anda bangun anda rasa energetik ataupun bangun pun still rasa mengantuk? Ada tak bangun bila dengar alarm clock tu terus bangun? Ke lepas dengar alarm clock tu snooze banyak kali?
Okay, yes lagi. Soalan yang ketiga. Kan kalau dulu kan kalau kita belajar, zaman belajar dulu ingat tak kita ada banyak subjek. Kita ada enam subjek, 5 subjek waktu UPSR. Kemudian besar sikit SPM, ada yang 9 subjek, ada yang 11 subjek. So waktu tu kita boleh absorb benda dengan senang. So sekarang ni, umur sekarang ni, anda rasa senang tak kalau anda nak belajar benda baru? Untuk anda absorb ilmu-ilmu baru. Adakah anda rasa struggle sikit? Anda ingat Dia benda-benda apa pasal tanya dia? belajar? Ada yang cakap yes, ada yang cakap no. Kita move kepada soalan yang keempat. Okay. So soalan keempat ni dia ada dua lah. Sama ada anda tengok dekat rambut ataupun anda tengok dekat kulit. Kalau dekat rambut, ada tak anda perasan yang rambut anda start menipis? Ataupun rambut gugur banyak sangat? Ataupun rambut kalau dulu lembut macam sutera, sekarang ni jadi macam kasar sikit? Ataupun kalau tak rambut dekat kulit? Kulit ada rasa macam makin kering ataupun kulit makin kusam, ada tak? Ada juga. Okay. So last question. So dah berapa yes tu? So last question. Bila naik tangga? Bila naik tangga, rasa senang ke? Contoh daripada ground floor nak ke third floor. Rasa senang ke rasa tengah-tengah? Ke kalau pergi mall, lebih pilih untuk naik eskalator daripada tangga? Sebab takut penat, takut berpeluh. Ada tak? Rasa penat bila naik tangga. Ada tak? Ada juga. Yes juga. Okay, ni last. Belum last. Ni last question. Lately ni, umur sekarang ni, selalu tak tiba-tiba out of nowhere rasa macam craving gula ataupun cepat macam letih ataupun rasa macam kurang gula, kurang tenaga. Ada tak? Pun ada juga. Okay, so ingat tak berapa yes yang anda sebut? Saya tengok tadi ramai yang sebut yes. Okay. So, sebenarnya soalan tadi bukan saya tanya saya sajalah. Sebenarnya setiap soalan tu actually dia refer ataupun dia wakilkan certain system yang ada dalam badan anda. Dia just brief punya, orang kata brief punya soalan lah. Contoh, kalau ada yang susah nak maintain berat badan, so maksudnya sekarang ni dah ada perubahan in term of metabolisme badan. Kalau tidur, mungkin ada kena mengena dengan kualiti tidur ataupun maybe juga anda stress sekarang ni. So dia akan affect kualiti tidur. Kemudian yang ketiga, kalau susah nak concentrate, susah nak belajar benda baru, so maksudnya dia ada tunjukkan isu lah dekat bahagian brain, dekat bahagian thinking. Kemudian yang keempat, bila skin ataupun rambut ada masalah, so dia menunjukkan ada masalah lah in term of cell regeneration. Sel punya renewal tu ada masalah. And then yang kelima, kalau naik tangga rasa macam cepat penat, cepat mengah, itu dia ada kaitkan dengan stamina lah ataupun juga kesihatan jantung. Dan yang last sekali, kalau tiba-tiba selalu rasa macam craving, tiba-tiba rasa penat, itu sebenarnya dia salah satu sign lah. Mungkin in term of hormone dia ada imbalance sikit ataupun dia ada changes lah in term of hormone. So, ada tak yang dapat kosong? Maksudnya semua no. Jawapan dia semua no, ada tak? Satu yes. Ada yang ada satu yes. Tak ada yang semua kosong kan? Semua paling-paling maybe akan ada jugalah satu ke tiga yes ataupun semua yes pun ada jugalah. Okay. So, kalau anda ada cakap yes dekat mana-mana soalan ni, maksudnya badan anda sekarang ni dia dah tunjukkan sign of aging. Benda tu normal sebab aging sebenarnya semua orang, semua daripada kita pun aging. Kita go through that process. Cuma kita kena acknowledge lah benda tu. Sebenarnya kita sedang melalui proses aging. So, tak semestinya yang umur 40, 50 tak. So, yang dalam ni kalau ada yang umur 20 pun maksudnya dia dah start aging jugalah. Okay. So, itu yang pertama. Itu yang kita nak kaitkan lah. Bila aging, sebenarnya bila kita cakap pasal aging, sebenarnya dia berlaku dekat semua orang lah. So, bila aging ni, dia melibatkan fungsi tubuh badan, dia melibatkan sel. So, dia akan ada changes dekat badan kita. So, dia akan, kalau kita perasan, semakin umur kita meningkat, certain function dalam badan kita pun akan semakin berubah. Ataupun kalau dulu susah nak penat, sekarang ni makin penat. Itu yang pertama. Aging ni berlaku kepada semua orang. Tapi, kalau kita tengok sekarang ni, dunia yang kita hidup sekarang ni,
kalau kita perasan, kita sekarang ni dalam dunia yang sangat fast pace. Maksudnya, uh, dunia hari ini dia sangat-sangat cepat. Kalau kita tengok sekarang, sudahlah kan, kalau kita tengok, rasa macam baru je Januari, betul tak? So sekarang ni dah Oktober, dah 10 bulan dah tahun 2024. So dunia sekarang ni memang sangat fast pace lah. Jadi kalau kita tengok juga sekarang ni perubahan zaman. Daripada zaman dulu dengan zaman sekarang, kalau kita tengok sangat-sangat berbeza. So ini pun merupakan antara salah satu faktor kenapa kita sekarang ni, kita melalui proses aging tu dengan lebih cepat. Yang pertama sekali kalau kita tengok in term of kita punya gaya hidup. Sekarang ni everyone struggle. Struggle nak bayar bil, struggle nak apa tu? Letak food atas table. Yang mana yang husband-husband sibuk nak cari nafkah. So kita hari-hari memang kita sangat sibuk. So memang kita hidup dalam satu pressure lah. Tapi tugas kita lah untuk kita fikir macam mana kita nak manage pressure tu, sebab nak tak nak kita still kena hidup, nak tak nak kita still kena go through apa yang kita lalui. Dan kemudian kalau kita tengok kenapa orang sekarang ni dia tua lebih cepat, sebab kalau kita tengok dulu kita waktu kecil-kecil kan, kalau waktu balik sekolah, selalunya jarang lah kita nak ada dalam rumah. Selalunya kita akan dekat luar, main guli, main teng-teng, ataupun main tali lompat, main dekat taman dan sebagainya. So kita banyak berpeluh, so kita aktif. So in term of stamina, in term of kesihatan kardiovaskular kita maybe lebih baik daripada kanak-kanak sekarang, daripada orang sekarang. Sebab sekarang mostly hidup anak-anak sekarang mostly dalam rumah, tengok TV ataupun main game. Dan selain daripada itu juga, kalau kita tengok in term of pemakanan. Pemakanan sekarang ni sebab kita memang sangat banyak kita hidup dalam era teknologi, so semua benda di hujung jari. Kadang-kadang kalau tak sempat masak, tak sempat nak beli makanan dekat luar, kita akan opt for food delivery. So bila food delivery kita just tunggu dekat rumah, sama jugalah kita akan kurang bergerak. Dan kebanyakan daripada kita sekarang sebabkan sibuk juga, in term of pemilihan makanan kita pun dah berubah. Kalau dulu mostly mak-mak akan masak dekat rumah, tapi sekarang ni tak sempat, selalunya drive thru. So bila drive thru usually makanan-makanan segera lah, makanan-makanan yang kurang berkhasiat. So faktor-faktor macam ni pun sebenarnya dia memberi kesan jugalah dengan cara macam mana kita aging sekarang. Dan selain daripada tu, kalau kita tengok sekarang ni kita, antara salah satu faktor kenapa orang sekarang ni dia tua lebih cepat, sebab dari segi tidur dia tak dapat tidur yang berkualiti. Macam kita sekarang lah, siapa dekat sini yang sebelum tidur tak sah, yang tak boleh kalau tak main phone. Mesti akan scroll juga. 5 minit, 10 minit. Kadang-kadang terleka dah 2 jam. Nak tidur pukul 10, tiba-tiba dah pukul 12. Betul tak? So, ada yang cakap majoriti, ada yang mengaku sendiri. So, memang ini adalah hidup yang kita hidup sekarang lah. Jadi, bila kita main phone sebelum tidur, dia akan affect lah kita punya kualiti tidur, dan benda tu pun dia akan affect juga recovery badan kita. Dia akan affect juga macam mana sel-sel badan kita nak membiak, nak renew. So, that's why lah kita aging dengan lebih cepat. Okay. Dan macam yang saya cakap tadi, orang sekarang dia tua lebih cepat berbanding dengan orang yang dulu-dulu. Sebab sekarang ni perubahan gaya hidup kan. Dan kalau kita tengok pun, ni quote daripada New Straits Times sendiri, di mana Menteri Kesihatan dia sahkan yang sebenarnya kalau kita tengok sekarang ni, kalau penyakit-penyakit dulu yang kita rasa macam penyakit orang-orang tua, contoh macam diabetes, sakit jantung, stroke, semua tu kan kita panggil sebagai penyakit orang-orang tua kan. Tapi zaman sekarang ni penyakit tu bukan lagi penyakit orang tua. Sekarang ni kita boleh tengok senario-senario yang ada sekarang, umur 30 tahun dah kena stroke. Umur 29 tahun ada yang dah disahkan ada Alzheimer, ada dementia. Kemudian apa lagi? Kes-kes orang muda yang kita tengok meninggal waktu bersenam banyak sangat. So maksudnya penyakit-penyakit yang dulunya penyakit orang-orang tua bukan lagi penyakit orang-orang tua lah. Dia penyakit sekarang juga. Dan penyakit-penyakit ini pun sebenarnya dia berkait rapat dengan aging. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok sebagai contoh, diabetes. Diabetes sebab apa? Sebab pankreas tak boleh hasilkan insulin. Kenapa pankreas tak boleh hasilkan insulin? Sebab organ pankreas tu sendiri dia tak healthy. Mungkin sel dekat situ dia tak healthy. Jadi dia tak boleh buat function dia. Jadi sebabkan masalah kencing manis dan sebagainya lah. Dan kalau kita tengok dekat sini, Menteri Kesihatan dia summarizekan kenapa orang sekarang ni dia ada banyak masalah kronik sebab satu dari segi lifestyle. Lifestyle tak sihat lah. Tidur tak cukup,
stres, tak aktif. Kemudian dari segi pemakanan. Makanan tak sihat, makanan segera, dan yang last sekali lack of exercise lah. Kurang exercise. Banyak spend time dalam rumah, indoor berbanding dengan keluar rumah. Dan kalau anda tengok dekat sini, 3 poin yang Menteri Kesihatan summarizekan. Saya rasa ada satu lagi reason yang selalunya kita rasa reason tu kenapa seseorang tu ada penyakit kronik tapi dia tak listkan dekat sini. Agak-agak faktor apa? Agak-agak poin apa yang dia tak sebut? Stress. Genetik. Betul. Anissa cakap genetik. Betul. Betul tak? Kita sekarang kan selalu kita akan kaitkan apa-apa penyakit dengan genetik. Betul tak? Kalau kita tengok kanser sebagai contoh. Penyakit kanser ni sebab apa? Sebab genetik. Kalau sakit jantung ni sebab apa? Genetik. Darah tinggi sebab apa? Genetik. Tapi kenapa kat sini kita tengok Menteri Kesihatan tak listkan? Sebab kalau kita tengok nowadays, memang kita tak boleh nak nafikan genetik tu dia memainkan peranan juga dalam tahap kesihatan seseorang. Tapi nowadays, mostly faktor yang mempengaruhi kesihatan seseorang mostly adalah 3 faktor ni. Lifestyle yang tak sihat, pemakanan dan juga exercise. So macam mana kita nak buktikan benda ni betul ke tak? Sebab kita tak boleh deny jugalah genetik. Sebab kalau kita tengok, even dekat negara barat, kan, ada baru-baru ni saya terbaca satu perempuan sebab mak dia ada breast cancer. So dia sangat-sangat takut lah. Sebab orang cakap bila mak ada breast cancer, usually high risk untuk anak perempuan dia akan ada breast cancer. So apa yang dia buat sebabkan dia takut, dia tak didiagnose lagi ada breast cancer, so dia sanggup buang dia punya breast. Sebab dia takut dia akan ada breast cancer disebabkan faktor genetik tu lah. So kita tak boleh nafikan lah bahagian genetik. Tapi at the same time kita tak boleh nak nafikan juga faktor-faktor lain utama yang menyebabkan masalah ni adalah yang saya sebutkan tadi lah. So ni saya nak tunjukkan kenapa faktor-faktor tadi ni memang memainkan peranan penting selain daripada genetik. So kalau kita tengok gambar dekat sini, kedua ni adalah kembar, betul tak? Kembar. So basically kalau kembar mestilah dia punya umur sama kan? Tapi anda pernah dengar tak pasal body age dan juga actual age? Pernah dengar tak? Body age dengan actual age. Pernah dengar tak? Pernah. Okay. So, kalau actual age, maksudnya umur kita sekarang lah. Contoh, yang ni umur 18 tahun. So, dua-dua umur 18 tahun. Tapi walaupun dia orang kembar, tak semestinya dia ada body age yang sama. Body age ni sebenarnya dia dikira berdasarkan dalaman ataupun kesihatan seseorang lah. So, kalau ada yang pernah guna Carada machine, yang test tu kan. So dekat Carada machine tu, dekat situ dia bagi tahu juga body age, betul tak? So body age ni dia ambil kira berdasarkan kita punya current body state lah, tahap kesihatan kita dan sebagainya. So kadang-kadang seorang tu dia punya body age boleh muda daripada umur sebenar dia ataupun boleh tua daripada umur sebenar dia. So kalau lebih tua maksudnya kesihatan dia sekarang tu tak match lah. Mesti worse daripada actual age dia. Kalau dia punya body age lagi muda daripada umur dia, maksudnya kesihatan dia yang sekarang ni bagus lah, baik. Tu yang kita boleh ambil lah daripada actual age dan juga body age. Dan selain daripada tu, tadi kita tengok kan macam mana saya stop share kejap. So tadi kita tengok kan macam mana faktor-faktor luaran dia memainkan peranan penting untuk risiko kesihatan seseorang. So ni adalah antara faktor-faktor luaran tadilah. Kesihatan kita ni dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contoh, makanan apa yang kita makan, kita punya pattern tidur, kita punya fitness level, kita punya stress level. So persekitaran yang kita hidup dan juga social life. Social life ni more to support lah. Sebab usually kalau orang yang dia ada family yang bagus, dia ada kawan-kawan yang bagus, dia akan ada social support yang bagus. Jadi orang yang ada social support yang bagus ni, selalunya kita akan kaitkan dengan stres yang kurang. So ni antara faktor-faktor yang mempengaruhi lah kesihatan dan juga how fast seseorang tu aging. Dan ini yang saya nak ceritakan tadi. Macam mana kita nak buktikan yang sebenarnya genetik tu memainkan peranan, tapi faktor-faktor luaran pun sebenarnya memainkan peranan yang penting jugalah untuk seseorang tu punya kesihatan dan juga penuaan dia. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita ada 4 study. So, keempat-empat study ni
dia menggunakan twin. Kenapa dia gunakan twin? Sebab twin ni usually dia share genetic information yang sama. So basically kalau kita nak biologik, kalau semuanya bergantung pada genetik, kalau seorang twin ni sakit, maksudnya satu twin lagi juga akan sakit lah. Sebab genetik dia sama, betul tak? Tapi dalam study ni, dia gunakan twin yang mempunyai genetik yang sama, tapi dia ubah in term of dia orang punya lifestyle. Dia adjust dekat situ. So dia nak tengok lah lifestyle ni mempengaruhi ataupun genetik yang ada lagi kesan yang lagi besar. So kalau kita tengok dekat sini, yang first twin. First twin ni, study ni actually dia buat lama lah. Daripada twin tu muda sampailah dia tua. So satu twin ni dia punya gaya hidup biasa-biasa je. Yang second ni dia punya gaya hidup sihat. In term of dia punya pemakanan, in term of dia punya lifestyle sangat-sangat sihat. So bila dua twin ni dah tua, apa yang dia dapat observe, yang satu twin ni dia punya kesihatan minda dia in term of kognitif dan juga kebarangkalian ataupun risiko untuk dia ada Alzheimer ataupun demensia sangat rendah berbanding dengan kembar dia yang ada lifestyle yang tak sihat tadi tu. Itu yang pertama in term of kesihatan minda. And then study yang kedua dibuat juga untuk dia tengok sebenarnya stres ni, mental health punya problem ni dia strongly influenced by genetic ataupun tak. So dia ada twin juga. So satu twin ni in term of dia punya lifestyle sangat relax. Maksudnya dia tak kerja benda-benda yang stres. Kemudian dia ada social support yang bagus lah berbanding dengan satu lagi twin. So apa yang dia dapat daripada research ni, twin yang kerja dia sangat-sangat stres, twin yang in term of dia punya support di sekeliling dia ni tak okay, sebenarnya dia ada risiko yang sangat-sangat tinggi untuk ada depression ataupun anxiety. So maksudnya persekitaran kita, dia mainkan peranan lah untuk kesihatan mental seseorang. And then kemudian study yang ketiga pula, dia nak tengok in term of obesity. In term of berat badan seseorang, influence tak by genetics. So dia gunakan sama juga, dia gunakan twin. So dia tengok dekat sini, dua twin, satu aktif, satu tak aktif. So yang aktif ni sebenarnya in term of dia punya metabolic health lagi baik, dan in term of risiko untuk dia ada obesity pun rendah berbanding dengan twin yang hidup dia tak aktif. Dan yang last sekali, tadi yang keempat, kalau kita tengok in term of merokok dan juga penggunaan alkohol. So macam mana dia influence? So digunakan twin juga. So twin yang merokok, twin yang banyak minum alkohol, sebenarnya in term of dia punya risiko untuk ada penyakit-penyakit macam kanser, penyakit jantung lebih tinggi berbanding dengan twin yang tak merokok dan juga ambil alkohol. So keempat-empat study ni dia summarize, maksudnya dia nak tunjukkan genetik dia ada influence, tapi faktor-faktor luaran, faktor-faktor persekitaran ni dia memainkan peranan yang penting, peranan yang utama jugalah untuk risiko untuk seseorang tu ada masalah kesihatan. Jadi untuk yang mungkin sekarang ni ada antara kita, yang mungkin ada mak-mak, ada nenek-nenek yang ada masalah-masalah kesihatan, kadang-kadang tu kita rasa takut, betul tak? Kita rasa macam, oh nanti aku pun takut. Tapi jangan risau sebab sebenarnya bila anda ubah gaya hidup anda juga sebenarnya mengurangkan risiko untuk anda ada penyakit-penyakit macam macam mak ayah ataupun atuk nenek lah sebenarnya. Okey, dan ni yang terakhir, yang last punya study. Ini pun twin study juga. So kalau anda tengok gambar dekat sini, anda boleh yakin tak yang dua-dua ni twin? Anda percaya tak kalau saya cakap dua-dua ni twin, dua-dua ni sama umur? Nampak sama umur tak dua-dua ni? Yang A dengan B ni. Tak. Nampak sangat berbeza kan? Nampak macam mak dengan anak, Syirah cakap. Nampak beza, tak sama. Betul. So kalau kita tengok sekali lalu, memang kita tak sangka yang ni adalah kembar. Nampak macam yang ni mungkin mak dia kot. Ni mungkin nenek dia kot, betul tak? Tapi sebenarnya, dua-dua ni adalah kembar. Sama umur. Tapi kenapa satu ni nampak lebih tua berbanding dengan yang twin A ni? Sebab twin B ni, dia punya culture ataupun dia punya hidup, dia expose dengan matahari 10 jam lebih lama berbanding dengan twin A ni. So bila dia continuously kena matahari, dia terkena sinaran UV, so ini yang mempercepatkan lagi proses penuaan dia. Dia dah start ada jeragat, kemudian kalau kita tengok dia punya fine line, dia punya wrinkles sangat-sangat obvious. So bila orang ukur dia punya actual age dengan body age,
Dia orang punya dua-dua ni, dia orang punya body age actually berbeza 11 tahun. Nampak macam twin B ni 11 tahun lebih tua berbanding dengan twin A. So dekat sini yang tunjukkan sebenarnya cara macam mana anda aging, macam mana anda nak melalui masa-masa tua, macam mana anda nak nampak bila anda tua nanti, bergantung dengan macam mana anda jaga kesihatan anda hari ini. Bergantung dengan macam mana lifestyle anda hari ini lah. Okay? So ni adalah antara contoh-contoh lah twin study di mana kita nak tengok macam mana besarnya influence faktor-faktor kesekitaran terhadap kesihatan kita. Dan macam yang saya cakap tadi, daripada tadi saya ulang, sebenarnya proses aging ni adalah proses yang normal. Semua orang pun melalui proses aging, cuma dia bergantung kepada kita lah. Kita nak aging secara normal, ataupun kita nak aging lebih cepat, ataupun kita nak aging lebih lambat berbanding dengan orang lain. So kalau kita tengok dekat sini, ni adalah antara contoh-contoh yang sebenarnya dulu kita ingat start 40 kot, start 50 kot, badan kita start aging. Sebenarnya tak. Badan kita ni start aging seawal kita umur 20 lagi. 20-an lagi dah start aging dah. So kalau kita tengok yang first kali, in term of kekuatan otot, muscle strength, dia punya peak, kita punya muscle strength, kekuatan otot kita ni dia punya peak waktu umur kita 20 tahun. So start daripada umur 20 tahun, kalau kita tak ambil nutrien yang betul, kalau kita tak exercise, kalau kita tak build kita punya muscle, dia punya strength akan start untuk hilang. So lama-kelamaan badan kita akan rasa lemah. Kemudian jantung kita sebagai contoh, sebab jantung kita pun mostly muscle kan. So dia akan effect jugalah kesihatan jantung kalau kita tak jaga pada sekarang. And then yang kedua, bone mass, kekuatan tulang. Dia punya peak pun waktu umur kita 20 tahun. So start daripada umur 20 tahun, kalsium dalam tulang kita dia akan start hilang. Ataupun penyerapan kalsium dia akan jadi slow lah pada umur 20 tahun. So kena start buat changes lah sekarang ni. Sebab kalau tulang sihat, nanti dia akan affect kita punya structure badan. Dia akan affect kita punya strength jugalah sebenarnya. And then yang ketiga, collagen. Collagen ni perempuan-perempuan sukalah, betul tak? So skin collagen pun sama. Dia peak waktu umur 20. And then start pada umur 20, badan kita punya, badan kita hasilkan collagen tu akan semakin slow lah. So collagen akan semakin hilang. So that's why kadang-kadang tu umur 20, kita dah boleh nampak dah. Certain tu dah ada smile lines. Dekat bahagian mata ni dah ada fine lines. Betul tak? So itu adalah antara tanda-tanda lah collagen dah start kurang dalam kulit kita. And then kemudian in term of metabolism. Mungkin tadi kan ada yang jawab soalan first tadi. Susah sekarang ni nak maintain berat badan. Mungkin ada yang try nak kurus tak kurus-kurus. Ataupun try nak naikkan berat badan. Tak boleh nak naikkan berat badan. Sebab metabolisme dah mula kurang. Metabolisme dah mula lemah. So that's why lah. Ataupun satu lagi anda nak tengok metabolisme kuat tak kuat. Anda tengok in term of turun berat badan lah. Metabolisme itu turun badan. Okay, dan yang last sekali in term of immunity, ketahanan badan. Sebab ketahanan badan pun dia relate dengan function badan kan, immune function. So dia pun peak waktu umur 20 tahun. So after 20, kalau anda dah start notice selalu ambil MC ataupun selalu demam, selalu flu, selalu batuk, itu adalah antara tanda-tanda lah badan anda dah start aging, immune function anda dah start drop. So memang penting untuk anda ambil sesuatu untuk support sel-sel anda untuk orang kata apa tu, lambatkan proses aging tadi tu. Okay, dan sebenarnya saya nak tanya soalan. Anda perasan tak kalau anda tengoklah kan rambut sebagai contoh, perasan tak rambut kalau yang perempuan lah usually kan bila mandi sebagai contoh, bila mandi lepas mandi tu dekat lubang air tu banyak rambut, ataupun dekat rumah, dekat dalam bilik lepas sikat rambut banyak rambut dekat lantai. Perasan tak banyak gugur? Tapi perasan juga tak rambut kita ni tak botak-botak, still ada rambut sampai sekarang. Walaupun kadang-kadang tu para cakap gugur tu dah macam sakit kronik, betul? Tapi rambut tu still ada, perasan tak? Laki pun sama. Okay. Laki pun ada jugalah yang ada masalah ni. Ada. And then kemudian kita tengok kita punya kuku. Kuku kita ni setiap minggu kita potong. Betul tak? Potong, panjang balik. Potong, panjang balik. Dia macam tak habis-habis. Betul tak? So bila kuku kita nak habis? Pernah tak? Macam wonder benda tu. And then yang last kali, mungkin ada dekat sini yang memang regular derma darah. So derma darah. Tapi lepas tu tak ada pula kurang darah. Betul tak? Ada je darah tu, tak habis-habis pun darah tu. Even
selalu derma darah. So benda-benda ni sebenarnya dia nak relatekan balik dengan cell renewal lah dalam badan kita. So kenapa yang rambut gugur tak botak-botak, kenapa kuku potong tak habis-habis, kenapa derma darah tak habis-habis, ini adalah sebab cell renewal. So kita boleh tengok dah betapa badan kita ni actually dia work hard untuk maintain structure, untuk maintain dia punya function. Bila rambut gugur, dia akan cepat-cepat hasilkan new cell untuk pastikan ada rambut yang keluar. Bila kuku dah dipotong, so dia pun work hard untuk renewkan sel tu pun kalut-kalut bahagi-bahagi untuk make sure kuku ada lagi. Sama juga darah. Darah pun once you dah derma darah, so sel-sel darah baru akan cepat-cepat dibuat untuk make sure function badan ni boleh still maintain, badan boleh still manfaat lah. Okay? So dekat sini kita boleh nampak lah kepentingan sel. Kepentingan sel yang sihat, kepentingan kemampuan sel untuk membahagi, kepentingan sel tu untuk replace benda-benda yang sedia ada. So kalau kita tengok dekat sini, setiap bahagian tubuh badan kita, kita punya usus, kita punya pankreas, setiap organ kita ni sebenarnya dia ada masa yang tersendiri lah. Berapa lama yang dia ambil untuk renew sel. Jadi itu tugas badan kita. So tugas kita adalah untuk kita make sure badan kita sentiasa dapat nutrien yang cukup. Kenapa? Ada certain orang kalau kita tengok dia ada masalah rambut gugur. Gugur sampai at one point tu botak. Sebab badan dia dah tak mampu untuk hasilkan new cell untuk hasilkan rambut. So kenapa? Boleh jadi banyak faktor. Satu disebabkan dia punya hormon. Satu mungkin disebabkan stres. Dan benda yang paling besar adalah sebab badan dia tak cukup nutrien. So untuk sel-sel kita ni, untuk dia nak hasilkan new cell, untuk dia maintain function, dia memerlukan nutrien. So that daripada nutrien tu tadi, dia akan ada tenaga untuk dia renew cell, untuk dia renew sel-sel function tu. So bayangkan, kalau badan kita tak cukup nutrien, badan kita tak cukup energi, so macam mana dia nak tampung tugas dia untuk jaga kesihatan tubuh badan kita lah. Okay? Ni antara sel yang boleh tapi dekat badan kita ada sel yang dia renew. Sel yang tak boleh dibuat balik ada dekat bahagian retina kita dan juga dekat bahagian brain. Sebab brain ni once sel-sel dekat bahagian brain ni mati, dia tak boleh nak renew balik. That's why kena make sure badan kita dapat nutrien yang mencukupi lah daripada sekarang. So that kita boleh maintain sel yang sedia ada dekat bahagian sel, dekat bahagian retina. So that's why lah kalau kita tengok usually bila orang dah meningkat usia, bila dah sampai kat certain age, selalunya dia akan jadi pelupa. Selalunya dia akan ada masalah Alzheimer, dia akan ada masalah dementia. Sebab sel-sel dekat bahagian otak dia tu tak boleh nak renew. Ataupun maybe kalau kita tengok at one point dekat umur dia tu, mata dia dah tak nampak. Dah kelabu. Disebabkan sel-sel dekat bahagian retina tu tak boleh renew. So kalau kita nak, kita dekat umur 50, umur 60 tu kita boleh nampak clear, kita boleh fikir dengan jelas. So kita kena make sure nutrien yang kita ambil cukuplah daripada sekarang. Okay, so sekarang ni saya nak tunjukkan satu video. Kita nak tengok macam mana sebenarnya proses aging ni berlaku dalam badan kita.
Okay. So tadi tu video kita tengoklah macam mana sebenarnya proses aging berlaku dalam badan kita, dan kita tengok jugalah apa manfaat polifenol, apa yang polifenol dapat buat untuk bantu untuk kita aging gracefully. So macam saya cakapkan tadi, actually semua orang go through aging, tapi kita boleh pilih macam mana kita nak aging. Kita nak aging cepat ke, kita nak aging lambat ke, kita nak aging secara normal. So salah satu cara, sebab sekarang ni teknologi, kita dah ada macam-macam teknologi, kita dah ada macam-macam kaedah untuk hasilkan nutrien dan sebagainya, research dan sebagainya. So salah satu cara macam mana anda nak orang kata apa tu, go through aging gracefully adalah dengan anda bagi nutrien patutnya pada sel-sel anda. Sebab sekarang ni kita tengok banyak apa tu, ancaman-ancaman daripada luar lah, daripada environment yang boleh rosakkan sel dan cepatkan penuaan. So bagi correct nutrition, bagi nutrien yang betul dekat sel-sel anda untuk lindungi sel-sel anda daripada penyebab-penyebab faktor-faktor luaran tadilah. Okay, dan salah satunya adalah polifenol. So sekarang saya nak tanya, kita recap balik. So polifenol ni usually kita akan jumpa dekat mana? Makanan apa yang tinggi dengan polifenol sebenarnya kita tengok? Anggur. So selalunya polifenol ni dia tinggi dalam buah-buahan lah. Buah-buahan yang warna-warna terang tu, betul tak? So dekat buah-buahan tu, rasanya dekat bahagian mana yang paling tinggi polifenol? Bahagian buah tu bahagian mana yang tinggi polifenol? Zati cakap kulit, betul. Kulit. So actually polifenol ni kalau dekat buah, dia tinggi dekat bahagian kulit dan juga bahagian biji. So anda yang ada dekat sini makan tak kulit dengan biji? Makan tak agak-agak? Tak. Kan? Tu first thing yang kita akan buang. So sebenarnya kita akan makanlah kulit dengan biji. So by right, kita dapat tak manfaat polifenol tu? Sebenarnya kita akan buang, betul. Tak dapat. So mungkin dapat jugalah, ada jugalah sikit. Tapi tak banyak lah. So kita tak dapat maksimum benefit daripada polifenol ni. So macam tadi, anda cakap polifenol ni dia tinggi dekat bahagian kulit, dekat bahagian biji. So polifenol ni macam mana dia mendapat perhatian? Macam mana orang boleh macam fikir polifenol ni sebenarnya dia boleh bagi manfaat yang luar biasa dekat kesihatan? Sebab kalau kita tengok, polifenol ni dia tinggi dekat bahagian kulit, betul tak? So polifenol ni by right dia adalah sejenis antioksidan. So kerja dia, kenapa dia ada dekat bahagian kulit buah adalah untuk dia protect buah tu daripada environment dia. Daripada serangga serangga, daripada ribut taufan, daripada panas. Kan sebenarnya buah kita tak adalah, pokok kita adalah tanam indoor, betul tak? Kita akan tanam outdoor. So kat outdoor ni kalau kita tengok weather dia kejap panas, kejap sejuk, kejap hujan dan sebagainya. Tapi even kita ada weather yang sangat harsh, buah tu dia still survive, betul tak? Dia ada tak kecut kalau duduk dekat bawah panas, kalau dia still dekat pokok, tak kan? So maksudnya kita boleh nampaklah dekat situ betapa powerfulnya polifenol ni dalam dia melindungi sel-sel buah. So that's why lah daripada situ, saintis dia macam fikir, oh so kalau polifenol ni boleh protect buah sedemikian rupa, apa yang dia akan dapat buat dekat sel-sel manusia. So dia orang start buat research lah. So daripada situ dapat banyaklah findings. Oh rupanya polifenol ni boleh buat ni, rupanya polifenol ni boleh buat tu dan sebagainya. So kita as orang kata orang biasa yang tak makan buah, yang tak makan kulit dan tak makan biji ni, kalau kita nak dapatkan polifenol, of course lah, one of ways yang kita boleh ambil adalah kita boleh cari food yang ada polifenol. Sebagai contoh, Bivix dan juga Raspberry lah. Dan kalau kita tengok, ni ada summarize apa yang polifenol boleh buat lah. Ni adalah sebenarnya hasil kajian daripada saintis Shakely sendirilah. So in term of energy, macam saya cakap tadi, untuk sel kita renew, untuk function badan kita okey, dia memerlukan energi yang cukup. Even sekecil function macam kuku. Kuku dia nak tumbuh pun dia perlukan energi. Kalau energi tak cukup, dia tak boleh lah nak buat kuku yang baru. And then yang kedua, in term of AGE protein. Sebab kita dah banyak kali cakap kan dalam kelas. So AGE protein ni, untuk yang maybe nak recap, AGE protein ni adalah sejenis substance yang bahaya yang kita tak nak ada dalam badan kita. So bila badan kita tinggi AGE, sebenarnya dia akan increase risk untuk penyakit.
And then in term of inflammation, kebanyakan isu kesihatan sekarang yang kita ada hari ini adalah disebabkan keradangan. So disebabkan keradangan, dia akan ada masalah-masalah kesihatan yang lain lah. Dan antara function-function lain juga dibantu untuk protect kita punya DNA. So ni adalah highlight lah sebenarnya. Sebab kalau kita tengok nutrien-nutrien lain, vitamin A, B, C, D, E, semua vitamin ni dia boleh bagi, orang kata apa tu, dia boleh bagi manfaat kepada sel kita. Tapi nutrien-nutrien ni dia cuma boleh ada dekat bahagian luar sel sahaja. Dia tak boleh masuk dalam. Dia akan bantu untuk naris dari bahagian luar ataupun dia bantu untuk protect daripada luar. Tapi polifenol ni, apa yang menarik pasal polifenol ni sebab dia punya molekul tu dia boleh masuk sampai ke dalam DNA. So sebenarnya dia bagi dua kali perlindungan lah. Dia protect DNA yang dalam sel tu, kemudian dia protect lagi bahagian luar sel. So that's why polifenol ni antara nutrien yang sangat-sangat powerful lah untuk kesihatan. Dan yang selain daripada tu, polifenol ni dibantu juga untuk kurangkan oxidative stress. Disebabkan radikal bebas, persekitaran yang tercemar dan sebagainya. Dan yang last sekali in term of telomere. So telomere ni nanti saya akan explain sikit lah. Macam mana dia bantu untuk protect kita punya telomere dan apa tu telomere. Okay. So yang first kali, sebab mostly dekat sini yang ada malam ni saya yakin mostly daripada anda adalah orang yang menjual. Anda adalah seller. Anda promote Vivix dan juga Resvi dekat orang luar. So sebenarnya part ni, bila anda faham betul-betul part ni, sebenarnya anda boleh tahu dekat siapa anda nak target, macam mana anda nak jual, apa point yang anda nak gunakan untuk tarik orang untuk try Vivix dan juga Resvi. Kalau kita tengok sekarang ni even TikTok. Kebanyakan daripada anda sekarang ni sangat aktif dekat TikTok, buat live dan sebagainya. So kadang-kadang live bukan sekejap, betul tak? Kadang anda live sampai 2 jam. Ada yang sampai 3 jam mungkin kan. So dalam 2 jam, 3 jam tu, anda kena ada idea yang banyak. Point apa yang anda nak share. Anda kena ada banyak story lah. So that anda boleh attract orang untuk dengar apa yang anda cakap. Untuk attract orang untuk berminat dengan produk anda. So dekat part ni sebenarnya bila kita masuk part ni, anda dah boleh target dah. Siapa anda nak jual Resvi dan Vivix. Okay. So kita pergi kepada point yang pertama. So Vivix ni antara polifenol ni lah. Antara kebaikan dia adalah dari segi kecantikan lah. So kalau kita tengok sekarang, kebanyakan bila kita cakap pasal aging, bila kita cakap pasal penuaan dan sebagainya, antara salah satu benda yang sangat obvious bila seseorang tu dah meningkat usia adalah dekat kulit dia. Dekat muka dia, kita boleh nampak. Dah start ada garis-garis halus, dah start ada kedutan dan sebagainya. So daripada situ kita dah boleh macam predict lah, umur dia ni sekian-sekian range dan sebagainya. Okay, so macam mana polifenol ni dia bantu untuk kekalkan keremajaan kulit. Okay, so ada satu term iaitu skin glycation. So apa ni skin glycation? Skin glycation ni dia adalah satu proses di mana bila usually dia sangat-sangat senang berlaku dekat orang yang banyak konsum gula. So kalau anda perasan orang yang dia banyak ambil gula ni, dia akan automatically dia akan nampak lebih tua sikit. Once dia stop sugar, dia akan nampak lebih muda berbanding dengan waktu dia ambil gula banyak tadi. Betul tak? So kenapa? Sebab kalau kita tengok, ni yang kita panggil sebagai skin glycation. Bila banyak sangat ambil gula, gula tadi ni dia akan bind ataupun dia akan kahwin dengan collagen yang ada dekat kulit kita. So bila dia kahwin dengan collagen ni dia punya structure ni dah rosak. Jadi dia tak boleh nak buat function dia lah untuk bagi kulit anjal, untuk bagi kulit halus, untuk bagi kulit nampak muda. So collagen ni akan rosak dan lama kelamaan collagen dekat kulit akan berkurangan. So that's why orang yang banyak ambil gula dia akan nampak cepat tua. Apa yang polifenol ni dapat buat? Ini adalah research lah. So polifenol ni sebenarnya dia dapat bantu untuk halang daripada gula tadi ni kahwin dengan collagen tadi. So bila dia halang daripada gula dan collagen ni kahwin, dia akan jagalah struktur collagen tu. So dia akan lambatkan proses penuaan, kemudian dia akan elakkan seseorang tu nampak lebih tua daripada umur dia lah. Dan bila kita cakap pasal glycation, actually dia tak berlaku dekat skin sahaja. Glycation ni dia boleh berlaku dekat seluruh badan. Mana-mana bahagian yang ada protein. Contoh sel-sel kita pun perlukan protein untuk renew, betul tak? So bila banyak sangat gula, gula tu akan kahwin dengan protein yang untuk renew sel, sama juga. Dia akan sebabkan masalah dari segi dia nak renew sel tadi dan sebagainya lah. So that's why penting untuk ambil polifenol untuk elakkan daripada glycation tadi tu berlaku. Okay.
So ni adalah untuk kecantikan. So dekat sini apa lagi yang anda boleh share waktu live? Actually anda boleh share juga testimoni. So kita ada banyaklah testimoni yang kaitkan kecantikan dan juga polifenol. So kalau anda tengok master-master anda ataupun leader-leader anda, sebenarnya anda boleh nampak jugalah macam mana kesan bila konsisten ambil polifenol setiap hari. So ni adalah antara testimoni lah yang kita berjaya kumpul. Master Zai dan juga Master Hidayah Halim. Nampak mudah kan? Okay. So next. Apa lagi yang polifenol ni boleh buat adalah in term of energy. So bila kita tengok at one point, that's why saya cakap tadi, kalau dulu contoh, waktu kita belajar, waktu kita muda, kita boleh lagi lepak. Lepas belajar, 8 sampai 5 belajar. Kemudian 5 tu habis kelas, boleh lagi pergi mall, pergi lepak sampai malam. 10 ke 11 baru balik. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, balik kerja je, tak nak pergi mana-mana dah. Nak duduk rumah, nak tidur. Sebab dah tak ada energi. Betul tak? So kita boleh nampak lah dekat situ. Bila kita dah meningkat usia, in term of energy kita semakin berkurangan. Tapi kita tak nak lah benda tu limitkan kita punya, orang kata apa tu, lifestyle. Benda-benda yang kita nak buat hari-hari. Kita tak nak benda tu. Kalau boleh kita nak sentiasa bertenaga so that kita still boleh enjoy life. Even lepas kerja, kita boleh enjoy family time dengan anak-anak. Still boleh main dengan anak-anak. Even lepas balik kerja. So, apa yang polifenol ni boleh buat in term of energy. So polifenol ni mengikut kajian sebenarnya dia boleh bantu untuk tingkatkan bateri dalam sel, which is mitochondria lah. So mitochondria ni dia satu organel, dia ada dalam sel. So function dia adalah untuk bagi tenaga dekat sel. So semakin banyak mitochondria, semakin tinggi tenaga sel tu. So mitochondria ni macam bateri lah. Jadi ni research. So research dia compare satu yang satu sel ni, dan ni sel ni dia tak ada polifenol. And then satu sel ni dia letak polifenol. So apa yang dia boleh observe dekat sini, sel yang ada polifenol ni, dia punya bilangan mitokondria dia meningkat. 98% lebih banyak berbanding dengan sel yang tak ada mitokondria. So kalau sekarang ni rasa macam cepat penat, ataupun rasa macam balik kerja je rasa tepu, ataupun rasa macam tak energetik macam dulu. So salah satu cara untuk anda fix benda tu adalah dengan polifenol. So dekat sini anda boleh aim lah siapa yang anda nak aim. Dan selain daripada tu, bila cakap pasal energi juga, anda boleh target juga orang-orang yang aktif lifestyle. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, masing-masing at this age, at this era, tahun ni, semua masing-masing nak jadi atlet. Betul tak? Ramai kan atlet kita tengok yang mana yang berlarinya, yang mana yang naik basikalnya, kita tengok makin ramai. So orang-orang yang macam ni, selalunya dia bukan sahaja aktif, tapi dia juga bekerja, dia juga ada family. So keperluan tenaga dia sebenarnya lagi banyak lah berbanding dengan orang yang biasa. So mereka sangat-sangat perlukan satu nutrien lah untuk support in term of tenaga. Dan ni adalah antara testimoni lah yang kita ada. Kita ada Master Kevin dan juga kita ada Master Amin. So Master Amin adalah antara salah seorang yang sangat aktif secara fizikal. So ni apa yang dia dapat manfaat lah daripada polifenol. Dan kita ada juga Master Kevin. So Master Kevin sebelum dia ambil Vivix, dia punya sleep quality kurang. Bila dia bangun, dia still rasa penat, tak larat, letih, lesu. Tapi after dia amalkan polifenol, actually benda tu bantu untuk repair dia punya sel-sel waktu tidur. So dapat bantu untuk bagi kualiti tidur yang lebih baik. So bila bangun tu, dia lebih bertenaga. Okay? So ni ada antara testimoni yang anda boleh share jugalah bila anda nak promote kat customer. Okay. So yang seterusnya, kita pergi pula kepada recovery. Sebab saya rasa banyak daripada anda yang dapat close Vivix dan juga RSV ni menggunakan point recovery ni. Betul tak? Wound healing, mungkin yang lepas bersalin, mungkin yang lepas operation, ataupun ada yang luka-luka. So saya rasa banyak juga. So macam mana polifenol bantu? So kalau kita tengok gambar rajah dekat sini, ni kita punya di stage lah 1, 2, 3. So kalau kita tengok dekat sini, ni waktu awal-awal luka. So usually orang yang dia ada luka, yang ada wound ni selalunya dekat bahagian luka tu dia akan ada inflammation. Kemudian dia akan ada bengkak-bengkak. Kemudian bahagian kulit tu mungkin terbuka dan sebagainya lah. So in order untuk inflammation ataupun bengkak ni untuk berkurangan dan juga luka ni untuk tutup, dia perlukan white blood cell. So kalau dia tak ambil polifenol,
white blood cell ni still akan buat kerja dia. Dia akan still akan tutup luka ni. Tapi dia akan ambil masa lama sikit lah. Tapi bila ditambah polifenol, actually polifenol ni dia akan paksa ataupun dia akan kerah white blood cell ni untuk buat kerja dengan lebih cepat. Jadi bila dia buat kerja dengan lebih cepat, luka tadi ni dia akan dapat sembuh ataupun dapat tutup dengan lebih cepat lah. So itu juga saya rasa antara apa yang orang-orang yang ambil polifenol ni share berkaitan dengan penyembuhan. Dan ni adalah antara testimoni lah yang kita ada when it comes to recovery. Master Citonomy daripada ni Azura. So satu juga kenapa kita nak tekankan pengambilan polifenol sebab mostly especially perempuan contohnya. Perempuan sekarang jaga family, kerja, and at the same time kena uruskan hal-hal rumah, uruskan suami dan sebagainya. Sama jugalah suami pun. Masing-masing daripada kita ni dia multitask. Dia tak ada buat satu kerja je, tak ada. Most of us memang multitask. So memang pagi sampai malam memang pack. So at one time, bila badan kita terlalu penat, dia akan boleh affect kita punya emosi. Kadang-kadang tak ada mood nak layan anak-anak main. So tak ada quality time dengan anak-anak. So sebenarnya bila ambil nutrien yang betul, sebenarnya dia boleh bantu jugalah untuk orang-orang yang memang hidup dia multitask. Macam Azura. So Azura dia banker. So memang banker ni memang sibuk lah. So kadang-kadang bila balik, dia effect dia punya emosi nak main dengan anak-anak dan sebagainya. So bila dia amalkan polifenol, sebenarnya benda tu dapat balance back balik lah. Bagi dia tenaga so that bila balik, dia boleh control dia punya emosi, dia boleh spend time dengan anak-anak dia. Dan yang seterusnya, yang ni kita lebih fokus kepada warga-warga emas lah. Sebab mesti dekat sini maybe Rezvi dengan Vivix akan bagi dekat mak-mak kita, ayah-ayah kita. Dan kalau kita tengok juga macam saya cakap tadi, sekarang ni kita hidup dalam fast pace, betul tak? So proses aging tu berlaku dengan sangat-sangat cepat. Even saya sendiri pun, saya dekat sini, parents saya dekat Kedah, kadang-kadang balik every month. Kadang-kadang tu sebulan sekali balik even, kita boleh nampak changes tu. Mungkin makin kurus, muka makin cengkung kan. Kalau tengok berjalan pun makin tak larat. Tu antara changes-changes yang memang akan dihadapi bila dah orang kata apa tu sampai satu umur. So kita punya tanggungjawab lah, bukan tanggungjawab maksudnya kalau kita nak apa yang kita boleh bantu, apa yang kita nak hadiahkan, antara salah satunya adalah nutrien lah untuk bantu memudahkan. Okay? So macam mana kita nak kaitkan apa yang polifenol ni buat in term of aging? So kita berbalik kepada research berkaitan dengan telomere lah. So mungkin ada yang akan tanya, telomere ni apa? Okay. So dalam badan kita ada satu benda yang kita panggil sebagai kromosom. So kromosom ni dia punya function adalah dia akan simpan information pasal tubuh badan kita. So dia main lah apa-apa function, apa-apa tugas badan kita, cell renewal, function badan, detox dan sebagainya, dia akan bergantung dengan kromosom ni. Dan dekat hujung kromosom ni, kalau kita tengok, dia ada satu macam topi. So hujung topi ni lah kita panggil sebagai telomere. So telomere ni protect kromosom ni lah. Dan telomere ni semakin kita meningkat usia, dia akan semakin memendek. So umpamanya macam kalau kita tengok tali kasut. Kita tengok tali kasut kan? So kalau anda perasan dekat hujung tali kasut tu dia ada satu plastik, betul tak? So plastik hujung tu sebenarnya dia nak protect tali kasut ni daripada terburai. Daripada dia apa tu? Daripada tali kasut tu dia keluar lah maksudnya. So apa jadi kalau bahagian hujung tali kasut ni tadi tak ada? So tali kasut tu dia akan senang tertetas. So bila senang tertetas, dia susahlah untuk buat function. Tak boleh masuk dalam lubang kasut. Dia dah tak boleh ikat kasut. Benda dia dah tak strong untuk hold lubang kasut tu. So sama jugalah macam telomere. Function dia untuk protect kromosom. So semakin lama dia akan semakin memendek. Jadi bila semakin memendek, telomere yang pendek ni dia dikaitkan dengan risiko kesihatan. Maknanya semakin pendek, semakin tinggilah orang tu ada risiko kesihatan. So apa yang polifenol ni dapat buat? Ini mengikut research lah. So research ditunjukkan sebenarnya orang yang ambil polifenol, yang consistently consume polifenol, sebenarnya dia boleh kurangkan kecepatan telomere tu memendek sebanyak 57%. Sebenarnya orang yang tak ambil polifenol, dia tua lagi cepat. Orang yang ambil polifenol, tua dia lagi lambat.
So simptom-simptom tu akan lagi lambat lah. So kita cakap pasal orang yang dah lanjut usia, sebenarnya kita akan kaitkan dengan masalah-masalah kesihatan lah, macam in term of gula dalam darah, tekanan darah, kesihatan jantung, kesihatan minda dan juga kesihatan mata. Ni antara orang kata isu-isu yang normal lah bila dah sampai certain usia. So untuk bantu untuk perlahankan benda tu, sebab aging kita tak boleh stop, so, untuk bantu untuk perlahankan adalah salah satu ikhtiar yang kita boleh adalah polifenol. Okay? Dan selain daripada itu juga, macam saya cakap tadi, uniknya polifenol ni sebab dia bukan macam nutrien lain. Nutrien lain dia cuma protect bahagian luar sahaja. Tapi polifenol ni dia protect sampai ke dalam. So dapat bantu untuk protect DNA lah. So bila DNA sihat, bila DNA dalam keadaan yang baik, dia juga dikaitkan dengan kualiti hidup yang lebih baik, kesihatan yang lebih baik, dan juga kata apa tu, hidup yang lebih baik lah secara general. So that's why kalau anda still rasa tak ada keperluan untuk anda ambil polifenol, selepas kelas ni anda kena fikir balik lah. Perlu tak saya ambil polifenol start daripada sekarang? Ya ke polifenol ni sebenarnya untuk orang-orang yang dah lanjut usia sahaja? Artinya tak lah. Artinya daripada awal sekarang lah kita nak control. Macam mana kita nak aging nanti. So ni antara story best. Bila kita cakap pasal di usia emas. So ni antara master yang memang konsisten ambil Vivix ataupun polifenol bertahun-tahun. Antaranya kita ada Master Haji Roslan, kita ada Master Josephine. So Master Haji Roslan even dah 60 lebih pun dia masih lagi mampu untuk naik kuda. Masih aktif lagi naik kuda. Sebab kalau kita tengok orang yang naik kuda ni sebenarnya dia ada kesihatan yang bagus. Sebab bila naik kuda ni dia akan gunakan banyak function badan. In term of kekuatan muscle, in term of kekuatan tulang, dia kena ada minda yang fokus. Kemudian dia kena ada mata yang tajam kalau nak naik kuda ni. So maksudnya bila dia mampu lagi naik kuda dekat usia emas, maksudnya insya-Allah lah kesihatan dia baik. Macam masa Josephine Goh, even umur dah 70. Selalunya orang kalau dah 70, dia punya badan dah kukrak-kukrak. Pinggang pun dah bunyi-bunyi, dah stiff, dia punya joint-joint. Tapi masa Josephine, even umur 70, dia still aktif lagi buat yoga. Dia masih ada orang kata hidup yang best lah pada umur 70. So of course lah kita pun kita nak yang macam ni juga, betul tak? Kita nak tua nanti kita masih boleh aktif. Kita tak nak lah umur panjang tapi terlantar. Kita tak nak lah umur panjang tapi ada masalah kesihatan. Okay? So kalau nak ada experience yang macam ni, start ikhtiar daripada sekarang, start consume polifenol daripada sekarang. Okay, so ni adalah summary lah apa yang polifenol boleh buat untuk kesihatan kita secara umumnya. Saya recap balik lah yang okay, so ni adalah 4 produk lah. So 4 produk bila kita cakap pasal polifenol, of course lah ada dalam Vivix dan juga Resvee. So Vivix dan juga Resvee ni dia punya ingredient memang sangat tinggi dengan polifenol. Satu disebabkan dia ada muscadine grape. Sebab muscadine grape ni dia antara buah yang kandungan polifenol dia sangat-sangat tinggi. Dan selain daripada itu bukan ada muscadine grape saja, kita juga gabungkan dengan bahan-bahan yang lain, buah-buahan yang lain, sayur-sayuran yang lain yang tinggi dengan polifenol untuk make sure kita maksimiskanlah benefit polifenol dalam Vivix dan juga Resvee. So, ni adalah muscadine grapes. Ni adalah perbandingan lah antara muscadine grape dengan buah-buah yang ada dekat, buah anggur yang ada dekat market yang selalu kita tengok. So, kalau kita tengok ni comparison dia punya kulit sangat-sangat tebal. Sebab kita cakap tadi polifenol dia sangat tinggi dengan, polifenol dia sangat tinggi dekat bahagian kulit. So dekat kulit ni sangat tinggilah polifenol. Biji dia pun besar. So kita extract daripada bahagian kulit dan juga bahagian biji. So that's why dia ada kandungan polifenol yang sangat-sangat premium. So kalau kita tengok dekat sini, dia punya polifenol, sebab polifenol ni dia ada banyak kaki bawah. So muscadine grapes ni dia ada banyak spektrum polifenol tu. Dia bukan ada 1, 2 saja, dia ada banyak. Sebabkan dia punya kulit yang tebal dan biji yang besar tadi ni. Dan kemudian muscadine grape bila compare dengan normal grapes, dia juga ada extra pair chromosome. So bila dia ada extra pair chromosome, sebenarnya dia ada manfaat kesihatan yang lebih lah berbanding dengan anggur lain. Dan dia punya kuasa antioksidan tu sangat-sangat kuat. Dia dapat bantu untuk neutralize molekul-molekul bahaya dalam badan, so that dia boleh bantu untuk bagi protection dekat sel. Dan ni adalah shakily difference untuk Vivix dan juga Resvee lah. Gluten free, tak ada artificial flavor, color, preservative.
memang diambil secara semula jadi. So cakap pasal no artificial flavor color preservative, so that's why kalau kita tengok banyak video-video orang buat letak Vivix dekat dalam freezer, tapi dia tak beku. Betul tak? Sebab dia tak ada gula dan dia tak ada air lah. So that's why dia tak beku. Okay. Then kita pergi kepada TikTok content ideas. So ni adalah antara konten-konten yang saya akan share sikit lah. Apa yang anda boleh cakap when it comes to uh, Vivix dan juga Resby. Pasal ada antara anda yang buat konten, ada antara juga anda yang fokus kepada live. So sebenarnya konten kelas pada malam ni, daripada start awareness sampai bahagian produk tadi, semua tu actually anda boleh guna untuk anda populatekan Vivix dan juga Resby dekat social media anda. So, antaranya anda boleh share pasal awareness, anda boleh juga share pasal tips dan juga anda juga boleh share pasal produk. So ni antara konten lah. Saya takkan go through detail. So nanti anda boleh minta konten ataupun slide pada malam ni. So anda boleh go through lah. So anda boleh gunakan juga this point untuk anda gunakan sebagai point-point untuk anda cakap masa live. So that dia boleh increase anda punya credibility, so that orang nampak, oh anda bukan saja cakap pasal produk, tapi anda juga share pasal awareness yang berkaitan dengan nutrient dan juga produk lah. Dan waktu anda share tu, sebab kita nak make it viral, kita nak ramai lagi orang kat luar sana yang tak kenal Vivix, tak kenal Resby, kenal. So jangan lupa untuk hashtag My Ageless Story, hashtag Ageless, hashtag Shaklee, hashtag Vivix, hashtag Resby, hashtag anti-aging. So bila anda ramai banyak hashtag, sebenarnya anda boleh reach lebih ramai orang lah. So lebih ramai orang lagi yang tak kenal Resby dan juga Vivix boleh kenal Resby dan juga Vivix. Okay, so itu sahaja part saya pada malam ni. Saya nak pass session kepada Sarah. Okay, terima kasih Daya. Panjang sangat Daya punya information tadi. Ada yang tanya kat mana nak dapat slide. Mungkin siapa yang ada nombor dulu sini, saya atau Daya, you all boleh text kami untuk minta lah, kita akan forward besok lah Dah malam, besok kita akan forward. Lepas tu siapa yang rajin text saya dulu kita orang. Mana yang sempat kami akan bagilah kejap lagi. Mana tak sempat tu kalau ramai sangat kita akan forward besok lah. Ataupun kami bagi juga dekat key leaders anda nanti, master, key master, kami akan bagi juga. Nanti saya minta mereka share lah kepada semua downline. Okay? Sekarang ni untuk part saya, Daya dah share semua tau sebenarnya tentang polyphenol, konten-konten idea yang korang boleh share bila buat live kan. Bila nak buat konten tu ada banyak benda-benda baru sebenarnya yang actually anda semua boleh share kan. Memang kena dapatkan slide lah untuk kita recap balik atau refer balik konten yang dah share. Sangat-sangat menarik kan. Sangat-sangat konten informatif. Apa yang saya boleh conclude lah. Kalau kita nak melambatkan keterkesan penuaan, kita nak melambatkan risiko terhadap penyakit-penyakit disebabkan usia, kita nak maintain, kata bertenaga, kata nak ageless lah kan, nak kekal muda. Ini adalah produk ni adalah antara produk yang perlu masuk dalam rutin harian kita sebenarnya. Sebab polyphenol ni dia buat, tadi dah ada share kan, dia buat double protection. Dia buat double protection, bukan sahaja protect sel, tapi dia protect juga DNA dalam sel badan kita. So dia memang sangat-sangat bagus untuk banyak kebaikan tubuh badan. Mungkin anda kat sini, saya tahu anda datang kelas sebab anda nak faham, nak tahu produk ni. Tapi dalam masa yang sama, siapa yang nak jual produk ni, korang kena makan. Memang wajib setiap SID yang nak promote, korang kena ada. Invest untuk health sendiri, invest untuk bisnes anda. Sebab dia punya kata dari segi impact untuk long term tu memang sangat-sangat bagus. Sekarang sekarang umur 30 tahun. So after 10 years, lepas korang ambil nanti, korang akan nampak, kenapa aku tak macam 40 kawan lain lah. Sebab korang ambil polyphenol, ambil berkata antioksidan yang sangat-sangat bagus untuk buat double protection pada tubuh badan. Even risiko aging atau penyakit-penyakit yang kata macam tiga serangkai itu memang boleh kata dikurangkan risikonya. Dia
banyaklah Dayah share tadi, inflammation lah, AGE protein lah, kan dari segi energy, semua ni dari segi polyphenol ni dia terbukti secara sains. Sebab tu kalau korang tengok dah banyak-banyak produk Shaklee, kenapa ni sangat premium? Sebab itu dia. Kenapa ramai sangat loyal customer yang ambil Vivix, yang dah ambil lebih 10 tahun. Kenapa ada masih makan? Sebab benda tu, sebab keberkesanan. Orang yang dah 10 tahun, diorang tahu kenapa dia makan produk tu 10 tahun. Kenapa dia masih ambil? Walaupun tak ada penyakit pun, tapi dia tahu. Memang dia beza dengan orang sebaya dia. Sebab umur sekarang 45, orang 45 kawan dia, dah kecil manis, dah tu. Tapi dia masih okey. Tu antara apa rutin yang dia ambil every day dalam harian dia lah, dalam diet harian dia yang dia buat, yang dia ambil. Okay, dan macam saya pun start umur 35, memang saya ambil every day sebab saya tahu produk ni sangat sangat bagus. Memang sangat bagus. So rugi anda jual ke orang tapi anda tak ambil. Korang kena ambil dulu. Masa yang sama korang share, tunjukkan, buat live tu, tunjuk produk tu, makan pun tak apa kan, buat video. So next part, bila datang kelas macam ni, Dayah dah share banyak sangat info yang korang belajar, yang korang tahu dah ada idea nak cakap apa, nak share apa, nak jawab customer macam mana. Next, nak buat apa? Nak buat apa lepas tu? Mestilah nak jual kan? So bila nak jual produk ni, kena ada, kata ada strategi juga. Ini kalau siapa yang master yang mungkin join master forum hari tu, Selin dia ada share slide ni kalau anda ingat lah. Kan dia ada share slide ni. So ini adalah cadangan kami, apa yang mungkin anda kata apa aku nak buat dalam masa sebulan ni, sebab memang kita launch Ashley's campaign, kita promote, kita bagi promotion yang kata yang special untuk Resvi, untuk Vivix. So ini adalah apa yang anda boleh buat. Mungkin anda boleh masukkan anda punya plan juga dalam minggu pertama. Kita habiskan minggu pertama. Okay, minggu pertama ni antaranya apa, anda datang kelas hari ni, okay, dapatkan info. Banyak lagi aku nak share ni. Okay, share video, share awareness, maksudnya tunjuk dekat orang, dekat social media anda yang anda kena buat macam branding. Anda tunjuk, okay, ada Resvi, ada Vivix. Orang tengok, orang tengok je. Mungkin orang tengok je yang tak pernah nampak, dia ni apa benda ni, betul. Orang lain tengok lagi, apa benda ni. So next, apa nak buat seterusnya? Dah banyak info kan? Nanti dapat slide, nanti tengok balik information, dah tengok website, tengok dah tahu benefit, dah tahu produk info, sharekan pula tentang produk benefit. Produk info, unique selling point, science behind polyphenol, kenapa kena ambil 3, dapat apa, instead of 1 botol. Ceritalah kebaikan, ceritalah macam Dayah kan dia share tadi kan. Apa benda ni actually kalau kita tengok dari segi lifestyle sekarang kan, beza dengan dulu. Sekarang stres, pemakanan, dari segi sedentary lifestyle, semua tu actually memang berkait dengan kesihatan. So ambil 3 botol untuk 3 bulan supaya dapat kesan yang lebih maksimum. So kita kalau boleh suggest ambil konsisten baru nampak kesan. Okay, seterusnya yang ketiga nak share apa? Share story, TikTok content. TikTok content sentiasa buat lah. Tapi mungkin dari segi content apa yang anda nak share kan, mungkin boleh share lebih kepada story lah ataupun testimoni. Okay, kemudian yang keempat, bila dah minggu terakhir itu kena push lagi sales, cakap lagi tentang promotion, guna juga smart code. So korang boleh feedback jugalah. Okay. So dekat sini bila cakap tentang konten-konten yang anda semua nak gunakan, okay. Bukan sahaja malam ni konten yang Dayah share, info-info yang Dayah share kan ada banyak kan. Tapi bukan setakat info-info sahaja kan. Kita juga sediakan tools ataupun bahan sokongan yang lain yang membantu anda. Ada banyak sangat benda yang anda boleh share dekat social media. Benda jangan tinggal lah, sentiasa buat. WhatsApp status boleh, FB status, IG status, FB post, IG post, semua tu guna sahaja. Sebab saya akan go through kejap lagi apa yang kita ada. Okay, mungkin ada yang dah tahu, tapi saya rasa mungkin dalam 300 orang yang tak tahu lagi nak guna macam mana, okay, nak ambil kat mana. Okay, sekarang ni kan, okay, kalau korang pergi kat Shaklee website, klik bahagian library, lepas tu klik bahagian Ashley's. Ini semua kempen lah yang company dah launch. Kami letak dekat bahagian microsite. So kalau korang tengok kat sini, bila pergi dekat bahagian Ashley's campaign, ada information yang kata yang sangat interaktif, infografik, mudah untuk faham, sangat layman. So orang yang first time dengar tentang polyphenol, polyphenol apa tu polyphenol? So, kalau customer tu masih mungkin was-was tak nak, ataupun dia dah beli tapi dia nak tahu lagi polyphenol tu apa, kenapa macam bagus sangat, apa lagi yang boleh cerita. So, korang boleh sharekan link
microsite ni untuk dia tengok. Sebenarnya kalau customer tengok link ni pun dia dah confident dah. Dengan kata information, dari segi sains, dari segi testimoni, kan, dari segi ingredient, cerita-cerita yang kita letak kat sini. Apa yang Dayang share tadi ada juga part dekat sini tau sebenarnya. Kalau korang tengok tadi kan. Ini semualah boleh share. Share kat customer baru, share dekat first time yang beli produk ni lah. Okay, share link. Gunakan sepenuhnya sebab company dah buat rugi tau. Korang dah kau-kau ada dapat customer, jaga customer tu. Okay, okay, seterusnya. Okay, dia ada dua cara sebenarnya nak dapatkan tools. Ini adalah contoh microsite sahaja, tapi nak dapatkan lebih banyak lagi tools-tools yang lain untuk Ashless, untuk Recipe dengan Vivid, korang boleh juga klik dekat library, klik social tools. Ataupun dekat microsite, kalau korang scroll bawah sekali, dia ada buat resources. Tapi dia macam panjang, Amal tak perasan kan. So senang, boleh juga klik macam ni lah. Login, library, social. Tapi ni ada login tau. Yang ni tak payah login pun tak apa. Ini customer tu contohlah dia bukan member pun dia boleh nampak benda ni. Tapi yang ini untuk SID sahaja sebab tools tu untuk anda gunalah. So anda akan nampak apa ada dalam tools tu. Ada sangat banyak bahan-bahan sokongan yang anda boleh guna. Anda boleh buat post, anda boleh buat video, anda boleh edit gambar-gambar raw. Bukan pure guna kan TikTok kan, kalau macam TikTok lah contoh. Tak boleh guna yang sama kan, macam ambil part of tu untuk tunjuk ke, ataupun tengah share buat overlay ke, ataupun tengah buat live ke nak letak ke, macam korang boleh pelbagaikan lah. So kita bagi ada gambar, kita ada bagi juga social media post yang korang boleh letak. Jadi saya go through lah kat mana korang boleh gunakan, dekat platform mana dan dekat siapa. Okay, kita ada supporting info, product info, FAQ, okay, dan juga product page lah yang saya tunjuk tadi. Okay, so first kali bila korang klik dekat bahagian tools, dekat klik Recipe Vids. Sebab tools ni pun ada banyak-banyak campaign-campaign lain tau, produk-produk lain. Tapi korang sekarang nak fokus Recipe Vids kan. Klik Recipe Vids, dia ada bahagian social media. Dekat bahagian social media, inilah semua konten, tools, bahan sokongan untuk anda gunakan dekat social media anda. Dekat mana anda nak letak benda ni? Korang boleh letak kat WhatsApp, IG, FB Story. Story anda lah semua, guna semua. Sebabnya kadang-kadang tak tahu customer tu daripada mana nampak. Mungkin dia nampak daripada mana-mana, dia terdengar, kawan aku ni jual lah, beli kat dia lah. Kan tengok kat WhatsApp dia hari tu. So letak, benda-benda ni korang boleh letak. Tak payah ambil masa nak ambil gambar estetik lah dengan, kan? Sebab kita dah ada, so gunakan apa yang company ada ni, tak apa. Okay, sebab anda ada post sahaja. Lagi banyak anda share, lagi impact. Lagi banyak anda share, lagi ramai orang tahu. Dan make sure every day memang korang kena share tentang produk Recipe dan juga Vivid. Lepas tu, social media tools ni juga korang boleh letak dekat FB dan juga IG feed. Post lah, boleh juga. Okay, dan boleh juga gunakan kalau korang nak personally share, kan ada video, dia ada GIF tau, nampak tak yang macam video-video tu, itu adalah short video macam GIF. Sangat cantik, korang boleh letak dekat social media, korang boleh bagi dekat korang punya potential prospect. Ataupun macam apa, ataupun existing customer yang mungkin makan, korang rasa macam nak engage dengan dia, tak nak hilang dia, okay, share something yang lebih menarik, video kan, kita ada video yang cantik yang Dayah tunjuk tadi, ada video. So kat dalam ni pun ada, korang boleh download dan share sahaja kepada korang punya customer, potential prospect boleh, existing customer pun boleh. Dan make sure customer yang memang ambil produk, pernah beli dengan korang dulu pun, make sure tengok balik dia, okay, jadikan dia member, make sure follow up balik. Share juga info-info yang mungkin mereka perlukan. Mungkin kalau dia tak perlu, family member dia perlu. Kan? Okay, kemudian kita juga ada produk image. Produk image ni yang korang boleh guna banyak sangat. Korang boleh guna, ambil sebagai satu part of korang punya content, part of korang punya video ataupun TikTok video ke, Reels video ke, part of it lah. Sebab bukan pure kan, sebab mungkin ada juga yang minta nak raw video kan. Tu insya-Allah lah. Tapi kita bagi gambar dulu, gambar-gambar macam ni yang cantik, estetik ni, korang gunakan. Share je dekat mana-mana. Okay, dekat IG, FB. Contohlah kalau korang nak cerita pasal korang punya pengalaman ambil ke apa, kan letak gambar sendiri ke apa, lepas tu letak juga gambar yang cantik ni. So macam nampak macam estetiknya kan. Jadi dekat IG kan dia kena gambar cantik, baru dia lebih nak push juga kan. So boleh guna gambar-gambar ni lah. Okay. Kemudian seterusnya, okay, kita juga ada info dan juga FAQ
info ni dia simple, tapi korang boleh share juga dekat potential customer sebab dia punya explanation sangat convincing tapi dia short je, information dia boleh share dekat potential customer yang memang nak beli tapi berfikir aku nak beli ke tak. So ini adalah the best yang info sheet ni lah. FAQ tu okay untuk anda yang menjual produk tapi anda kena faham juga. So anda tengok FAQ untuk anda hadam. Okay, kalau ada customer tanya so anda boleh jawab. Especially kalau buat live lah kan. Korang nak menjawab, prepare jugalah info ni untuk anda. Okay, kemudian kalau ada existing customer ataupun new customer yang macam-macam soalan tanya. So tengok ada kat sini kan. Korang boleh share juga dengan dia lah FAQ ni kepada customer. Okay, dan yang last kali adalah digital science booklet. Yang ini memang sains. DNA, telomere lah kan. AGE, inflammation, mitochondria, tahap apa. Itu semua orang yang mungkin orang sains dia faham. Orang-orang yang sangat kata um, yang bukan sains mungkin ataupun orang yang apa orang berusia sikit lah kan. Yang atuk nenek ke yang makan tapi macam benda lah ni kan. Tak payahlah kau nak share. Kau tengok pada customer yang macam mana. Tapi kalau customer tu dia memang loyal, maksudnya memang sentiasa beli, berbulan-bulan dah beli konsisten, share benda ni dekat dia. Sebab maksudnya tu dia sangat hargai, dia sangat kata dia tahu value produk macam mana, impact dekat kesihatan, sebab itulah dia makan dah sebab bukti oleh sains. Ini adalah satu info yang sangat menarik sebab di PDF file, korang just download and share. Dia 3 bahasa tau. Every tools yang saya sebut tadi, yang saya tunjuk semua ada 3 languages kecuali video lah. Video ada 1 je lah English. Lain semua ada 3. Okay, so korang boleh sharekan. Okay, itu tentang mini site. Okay, okay, dan seterusnya okay, kalau korang rasa tak cukup lah kelas ni nak lagi info macam mana nak belajar lagi, nak tahu lagi, actually kita ada juga satu platform yang kita panggil Shaklee Academy. Okay, Shaklee Academy ni adalah untuk SID. Kita target orang baru lah. Tak kisah kalau anda tak baru pun okey, tak apa nak belajar balik. Kita ada beberapa info produk yang kita baru juga develop and launch beberapa produk sahaja. So antara topik yang kami dah letak Shaklee, ESP, vitamin C, omega dan paling latest kita letak Resvivix. In conjunction kita nak launch Resvivix Asia's campaign. So kalau korang nak tahu kat mana, memang korang kena pergi check. Misalnya tanya lah kat sini, ada sesiapa tak yang tak tahu? First time dengar? Ada tak yang first time? Ada tak yang first time dengar Shaklee Academy?